Dan selamat kembali ke channel ni. Aku harap korang happy-happy selalu di samping orang tersayang. Jadi untuk video kali ni aku nak bagi tahu sikit pasal Bitcoin. Okay, 16 Ogos 2020 harga dia 11,800 USD bersamaan duit kita lebih kurang 49,702 ringgit. Okay, apa yang aku nak buat dengan korang hari ni adalah fungsi Bitcoin tu sendiri. Yang previous punya video kita dah cerita-cerita sikit pasal simple things about Bitcoin kan. Okay, sekarang ni dia pasal payment. Lepas tu aku akan tambah satu lagi untuk hedge. Okay, alternatif kepada gold. Kita tahu mata wang kita nilai dia akan susut. Macam tu juga dengan dolar. Kalau kau print macam orang gila, harga dia akan susut. Yang tu salah satunya lah. Jadi yelah, kita nak kenal dulu macam mana Bitcoin ni berfungsi So aku nak bawa kita pergi kat sini. Okay, how Bitcoin transaction work. Okay, mesti kau nak fikir macam mana Bitcoin ni dia berfungsi kan. Kita pun macam blur-blur juga kan. So sebenarnya Bitcoin ni dia bergantung kepada blockchain punya teknologi. Okay, macam ni ceritanya, macam ni, simple saja. Okay, macam kau hantar duit dekat hantar duit kau melalui bank. Okay, instant transfer. Macam tu juga Bitcoin. Cuma Bitcoin ni dia tak melalui bank lah kan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada someone request a transaction. Okay, kalau contohnya kau buat transaction, kau nak bagi duit dekat seseorang kan, kita akan request transaction. Lepas tu transaction kita tu dia akan bawa pergi kepada P2P computer, macam nodes. Kita panggil nodes lah, tapi sebenarnya saja je buat gempak tu nodes. Sebenarnya dia komputer. Okay, komputer ni ada siapa, dekat mana, ni ada validation. Okay, dalam network tu sendiri. Contoh kau nak hantar Bitcoin. Bitcoin ni fake ke apa kan, dia kena validate lah, kena verify by miner. Kini pekerja-pekerja lah yang akan orang kata dia akan verify kita punya transaction. Sudah, kalau bank akan verify lah. Kalau macam ni, network akan verify untuk kita. Lepas tu dia ada public ledger tau. Okay, public ledger ni kita bagi tahu dia pasal blockchain lah. Semua transaction ni semua boleh ditengok ataupun kita boleh monitor kan. Kita boleh monitor dekat internet. Okay, semua boleh tengok public ledger, apa keluar masuk, apa semua, berapa dah kena hantar, semua seluruh dunia boleh nampak. Kita nampak ni sebagai public ledger. Jadi bila transaction ada verify by workers, miners ni kan, dia akan sambung dekat ni. Ni transaction combine to form a data block. Okay, block by block, macam dah penuh satu block ni, dia macam buku ledger. Kau imagine satu buku yang dah penuh, dia akan complete satu block tu. Okay, dah habis complete satu buku, macam ni dia akan convert kepada block lah. Lepas tu block ni dia akan bersambung-sambung tau. Macam buku ada volume 1, volume 2, volume 3 kan. Macam ni juga blockchain nama dia. So setiap transaction akan direkod sampailah dia berantai macam ni lah kan. Kau imagine satu block yang dah penuh, buku yang dah penuh, volume 1, 2, 3, dia akan berantai macam tu. Tu dipanggil sebagai blockchain. Lepas verify, masuk dalam network, orang tu akan dapatlah Bitcoin yang kau hantar tu. Okay, sebenarnya Bitcoin ni dia nak cepat, dia nak hapuskan orang ketiga. Lepas tu dia nak lowerkan transaction fee. Tu sebenarnya dia punya aim lah kan. Tapi bagi aku sekarang ni fee dia memang mahal lah. Kalau kau nak hantar duit kan, nak hantar Bitcoin seorang, sikit Bitcoin tu pun dia kena charge. Tu tak tengok lagi kalau harga dia tengah menaik, network dia tengah tepu. Network ni kita kena bayar tau fee. So meaning to say that dia tak tahulah nanti di masa depan nanti kan dia akan capai objektif itulah. Dia nak lower the fee lah kalau kita hantar duit macam tu. So sekarang ni belum lagi lah, sebab masih tinggi lagi. Kau tengok nanti kalau harga dia mencanak, memang tinggi gila harga dia. Kau nak hantar Bitcoin tu memang gila tinggi, mahal pula tu kan. Tu alternatifnya selalunya kalau aku buat kan. Aku nak kongsi je lah. Kalau kau nak jual nanti, okay, sebelum tahun ni kita tahu 2020 ataupun 2021 bull run cycle. Okay, bull cycle ataupun bull market
InsyaAllah lah dia akan uh, ada tahun ni dengan tahun depan. Okay, harga dia akan naik. So sebelum tu kau kena letak siap-siap lah Bitcoin dekat exchange. Sebab waktu ni yuran untuk transaction fee tu dia tak mahal sangat. Macam tu. Atau kalau kau nak tukar kepada digital asset yang cepat, lepas tu fee dia rendah, contoh XRP. Okay, kau ada Bitcoin, kau tukar kepada XRP, lepas tu kau hantar lah kan, dia akan laju lah sampai kat kedai ataupun exchange, nanti kau boleh balik Bitcoin tu. Jadi macam tu juga kalau nak hantar balik nanti nak masuk dalam bank lah semua. Bagi aku, kau pegang aset tu sebagai Bitcoin, lepas kau nak jual, cari yang alternatif yang orang kata tu murah lah, contohnya XRP. Lepas tu dia punya settling time pun cepat. Macam tu kau nak terima dia 4 second ke 5 second macam tu lah. Okay, habis pasal serba sedikit pasal dia punya payment lah kan. Okay, kita kodek sikit hari ni. Berapa harga Bitcoin? Okay, harga Bitcoin RM49,764.26 tunai. Okay, 16 Ogos pukul 5.26 petang. Okay, jadi samping tu aku nak cerita sikit pasal okay, ni hedge kan, yang aku cerita pasal hedge tu. Okay, Paul Tudor Jones uses Bitcoin as a hedge. Okay, kau tahu nilai duit kita dia akan sentiasa turun, jadi kau kena ambil inisiatif lah kan. Untuk beberapa tahun ni kau pegang gold, silver, ataupun kau pegang alternatif punya aset untuk dia naik harga tau. Jadi sebab apa? Sekarang ni dekat market US, dia orang asyik print duit tau. Bila kau print duit banyak, jadi nilai duit kau akan turun. Jadi apa-apa efek dekat US semua ni, market besar-besar ni, dia akan efek juga dekat kita. Itu sebabnya kau tengok harga Bitcoin, harga digital asset lain, harga emas, silver dia akan naik. Sebab apa? Sebab inflation dekat mata wang yang kau tengah pegang. Macam ringgit ni, kalau kau nak secure, belilah sikit kan, simpan cash sikit, simpan digital asset sikit. Yang tu aku punya nasihat lah. Okay, lepas tu aku nak ajak kau tengok pasal ni harga pula prediction harga dia. Okay, apa yang kau tengah tengok sekarang ni adalah stock to flow model. Okay, stock to flow model untuk apa? Untuk kita tengok teknologi tu berapa harga dia akan tahun mendatang. Okay, ni adalah salah satu chart yang popular jugalah, yang digunakan untuk kita predict harga. Okay, jadi berapa harga dia akan setahun akan datang. Mesti kita nak tahu kan. Kita kan melabur, jadi kita mesti dah tahu apa yang kita labur ni. Macam ni. Sekarang tahun 2020. Okay, tadi harga dia dalam 11,000 lah kan, 11,000. Jadi kita di tempat yang betul sekarang. Betul tak betul, kita tengok kiri. Okay, tengok kiri. Jadi aku akan reset balik benda ni. Kita tengok kiri. Okay, apa yang aku garis ni ada halving lah. Okay, miner punya upah dia akan kurangkan kepada half, daripada 12 hari tu kepada 6, lebih kurang So selalunya selepas halving punya event ni, harga selalunya akan mencanak naik. Okay, harga selalunya akan mencanak naik. Okay, kalau kau tengok selepas halving punya event 2016 tengok harga dia. Okay, harga dia dalam 2 tahun ataupun setahun lebih, setahun setengah lah, kita boleh cakap setahun setengah. 2017, 2018 adalah setahun. 2016 ke 2017 dia half lah. Ini adalah half. Kalau kau tengok sini 6 bulan lah lebih kurang. Okay, selepas halving event ni selalunya harga akan mencanak naik, insyaAllah. Dia akan repeat balik sejarah yang lama. Macam tu. Okay, jadi ceritanya kita ada dekat 2020, halving event happen hari tu dekat sini, Mei hari tu.
Okay, Mei hari tu. Jadi kau akan expect 6 bulan juga. Okay, 6 bulan juga. Kita akan expect 6 bulan juga. 6 bulan. Lepas tu harga macam ni. Okay, awal tahun 2022. Ini kita punya target 2022 sama dengan 2018. 2018 harga dia peak 20,000 tau. Harga dia peak 20,000. Aku tulis kat sini 20,000 KUSD tau. Duit kita dalam 80,000. Okay, so kita punya eye sekarang ni akan tengok dekat 2022. Okay, dia akan start naik. Kalau kau tengok dekat sini 2016. After halving punya event, dia akan start naik. Macam ni juga 2020 kita dah halving event, kita akan predict dia akan start naik macam ni tau. Ni aku reset balik lah 2016 dia akan start naik. Lepas tu 2020 halving event dah happen hari tu, kita akan predict dia akan start naik. Okay, based on this model kan, kalau kau tengok based on this model, dia kat sini tau. Okay, kat sini. Jadi lebih kurang kat sini lah kita ambil kat sini lah. Okay, tu lebih kurang berapa harga dia? 100k. Minimum tau, minimum. Ni minimum 100k. Sebab apa aku cakap minimum? Sebab based on this, okay, this flow model kan, ratio, kalau kau tengok kat sini tau, ini dia predict 10,000 je. Based on this model, selalunya dia harga akan double kan, harga akan double. Jadi walaupun dekat sini kita tengok dia 100k, mungkin harga dia akan pergi 200k kan. Mungkin harga dia akan pergi, insyaAllah lah harga dia akan pergi 100k. Okay, waktu ni waktu sesuai nak beli. Sebab apa? Sebab dah halving event, kita tahu harga akan naik. Macam ni juga kat sini kan, harga akan naik. Okay, jadi aku rasa ini bukan financial punya advice lah, tapi apa yang aku buat lah kan, aku nak share sahaja yang insyaAllah harga ni akan naik balik. Dia akan pintas balik harga ni 20k. Jadi harga sekarang 11, ada lebih kurang 50% sales kan. Sebab apa? Harga insyaAllah dia akan naik balik harga 20k ni. USD tau, duit kita dalam 80,000. Dia akan pergi balik 80,000. Sekarang harga yang kita tengok tadi 49,000 kan. Okay, beli sekarang pun tak ada masalah. Dia akan pergi balik. Kalau kau nak jual kat sini pun tak ada masalah, boleh. Lepas tu tunggulah sampai 2022 ni kau jual lah habis. Sebab kita tahu insyaAllah dia akan paling tinggi harga akan kat sini 200k. Okay, jadi dia mungkin jadi macam ni lah dia akan peak kat sini mungkin 200k. Kita pun tak tahu. Sekarang ni institutional punya institusi punya yang besar-besar ni kan, dia melabur juga benda-benda macam ni. Even public listed pun dia faham keadaan ekonomi kita dan keuangan dan mata wang fiat kita yang sentiasa turun. Jadi beli Bitcoin adalah satu alternatif hedge kepada duit kita yang kita tengah pegang sekarang ni. Jadi aku rasa itu saja berkenaan Bitcoin. Kalau kau nak beli barang, beli yang kau boleh tengok lah harga yang paling tinggi dengan harga sekarang dalam 50% sales. Sales 50%. Sebab apa aku cakap sales? Sebab harga dia akan naik balik insyaAllah 20,000k nanti. Jadi tak rugilah nak membeli. Macam gitu. Okay, jadi aku harap korang tengok-tengok lah, buat keputusan melabur. Dan melabur dengan tahu dulu apa benda yang kau melabur. Jadi yang itu saja aku rasa perkongsian untuk kali ni. Jadi jangan lupa beli tu. Sekarang tengah baik ni. Ni nak